은혜 받으실 말씀은 창세기 Ketika 4장 Alkitab untuk khotbah 17절부터 adalah daripada 23절까지 Kejadian 내용입니다. 4 ayat 17 hingga 23. 아내와 Kain 동침하니 그가 meniduri 잉태하여 istrinya 에녹을 seterusnya 낳은지라 mengandung lalu 가인이 성을 melahirkan 쌓고 Henok. 그 아들의 Maka 이름으로 Kain sedang membina 성을 sebuah 이름하여 kota menamai 에녹이라 kota itu 하였더라. Henok, 에녹이 yakni 이랏을 mengikut nama 낳았고 이랏은 anaknya. 누후 야일을 Henok pula 낳았고 beroleh 누후 야일은 anak iaitu 무두사엘을 Irat, 낳았고 dan susu galus 무두사엘은 seterusnya ialah 라멕을 낳았더라. Mehuzael, 라멕이 itu 두 Sael 아내를 dan Lamek. 취하였으니 하나 Lamek 이름은 memperisteri 아다요 dua orang 하나 perempuan 이름은 iaitu Ada 실라며 dan Zila. 아다는 Ada 야발을 melahirkan 낳았으니 그는 Yabar 장막에 yakni 거하여 leluhur wagai menghuni 유축치는 자의 kemah 조상이 되었고 serta memelihara 그 아내의 hewan 이름은 ternakan. 유발이니 그는 Adik 수금과 kepada Yabar bernama 핑소를 Yubar 잡는 모든 자의 dan dia 조상이 ialah 되었으니 leluhur bagi semua 신라는 wagai yang 두발 가인을 memainkan alat 낳았으니 muzik 그는 iaitu harp dan 금절로 suruli. 각양 Zila 날카로운 juga 기계를 melahirkan 만드는 anak itu 자요 Tubal-Kain yang 두발 menjadi seorang 가인의 tukang yang 누이는 menempah segala perkakas 라마이었더라. daripada 라멕의 tembaga dan 아내들에게 besi. 이르되 아다와 실라여 내 소리를 Adik 들으라. perempuan Tubal-Kain 라멕의 bernama 아내들이여 내 Namaah. 말을 들으라. 나의 창상을 Naamah. 인하여 내가 Berkatalah 사람을 Lamek kepada 죽였고 isteri-isterinya, 나의 Ada dan 성함을 Zila, 인하여 dengarlah apa yang kau 소년을 sampaikan. Wahai 죽였도다. para isteri Lamek, 아멘. matilah 샬롬 성가대의 pecapanku. 찬양과 Aku telah 이신 membunuh 크리스라는 seorang lelaki 연주가 kerana dia melukakan 있겠습니다. aku, seorang pemuda kerana 사랑하는 성도 여러분, 전 세계 및 전국의 지교회 성도 여러분, 지성전 성도 여러분, 전 세계 인터넷을 통해 예배드리는 모든 성도 여러분, GCN saudara dan 방송 saudari yang saya 시청자 kasih dalam 여러분, Tuhan Yesus. Semua 가인은 anggota mami dari 동생을 gereja 죽인 cawangan 일로 dan gereja 인해 tempatan, 땅에서 유리하는 penonton 자가 GCN dan 되는 semua anak Tuhan yang menghadiri 징벌을 ibadat ini dalam talian. 받았습니다. Inilah 그동안 penjelasan tentang 부모님과 kejadian 함께 sesi 살았던 곳을 ke-88. 떠나서 낯설고 Kain 황량한 menerima hukuman 땅으로 menjadi pengembara di 가야 bumi 했지요. kerana dia telah 가인은 membunuh 새로운 adik 정착지인 lakinya. 롯 땅은 Dia terpaksa 아담과 meninggalkan tempat 하와가 tinggalnya 있는 bersama 곳에서 ibu bapanya 그리 dan pergi ke 멀지 suatu 않은 tanah yang 곳이었습니다. asing dan tandus. 그곳은 Penempatan 불모지였기에 baharu Kain 아무리 iaitu tanah 잘 Nod 일군다 해도 tidaklah jauh dari 소산을 tempat 많이 Adam 얻을 dan Hawa 수가 tinggal. 없는 Namun 땅이었지요. begitu tempat itu merupakan tanah yang gersang di mana tidak kira 아까라도 betapa 땅이 keras pun dia 다시는 그 berusahakan, 효력을 내게 tanah 주지 itu 아니할 tanah 것이라는 itu tidak akan menghasilkan 저주가 tuai yang 그대로 berlimpah. 임한 것입니다. 본문 17절부터는 Kutukan yang 이러한 diucapkan ke atasnya 가인이 telah 새 dipenuhi. 환경에서 그 삶을 Apabila engkau 어떻게 mengerjakan tanah itu, maka tanah 이어가는지가 itu tidak akan 나옵니다. lagi memberikan hasil 가인이 sepenuhnya 아내와 kepadamu. 동침하니 그가 잉태하여 Bermula dari ayat 에녹을 17, kita melihat 낳은지라. bagaimana Kain meneruskan kehidupannya dalam persekitaran yang baharu ini. Alkitab menyatakan, Kain meniduri istrinya yang seterusnya mengandung, lalu melahirkan Henok. Maka Kain sedang membina sebuah kota menamai kota itu 이 Henok, 말씀을 통해 yakni 우리는 mengikut nama 당시 anaknya. 가인이 가졌던 지혜와 지식 수준을 알 수가 있습니다. 바로 Melalui 가인은 petikan 성을 ini, 쌓았다 했지요. kita dapat memahami 가인의 tahap 성은 kebijaksanaan dan pengetahuan yang 성의 dimiliki 규모가 oleh Kain pada 아주 waktu itu. 응대하지는 않았습니다. Alkitab 그래도 dengan jelas 가인이 menyatakan bahawa 성이라 Kain membina 부를 수 sebuah 있는 kota. 건축물을 Walaupun kota 세웠다는 yang dibinanya 사실은 mungkin tidak besar 그만한 atau 지혜와 megah, 지식이 hakikat bahawa dia 있었음을 dapat membina 알려주지요. sesuatu yang boleh dipanggil sebuah 가인은 kota 아버지 menunjukkan 아담으로부터 bahawa dia 많은 memiliki 지식과 kebijaksanaan dan 기술을 pengetahuan yang agak 전수받았습니다. tinggi. 아담은 Kain telah 에덴 mewarisi 동산에 banyak 살 때 pengetahuan 이미 dan kemahiran daripada bapanya 수준 Adam. 높은 문명을 누렸고요. Adam semasa tinggal di Taman Eden telah mengalami suatu bentuk peradaban yang sangat maju. Setelah diusir dari Eden, Adam menyampaikan pengetahuan tersebut kepada anak-anaknya. Hasilnya setelah suatu tempoh masa, suatu bentuk peradaban mula muncul walaupun dalam dunia telah jatuh ke dalam dosa ini. Sudah tentu, berbanding dengan peradaban di Eden, ia jauh lebih rendah tahapnya. Namun kita harus ingat bahawa pada peringkat awal peradaban manusia, nenek moyang kita tidak hidup seperti manusia primitif. Kain di pertempatan baharunya membina sebuah kota dan menamakannya Henok, sempena nama anaknya. Henok ini ialah anak Kain, dan dia berbeza daripada Henok yang disebut dalam Kejadian 5, iaitu Henok yang diangkat oleh Tuhan ke syurga tanpa mengalami kematian. 그런데 사실 이 가인의 후손들은 하나님의 선민이라는 범죄에 Daripada ayat 18 hingga 22, kita melihat salah silah keturunan Kain. Namun begitu, keturunan ini tidak tergolong dalam kategori umat pilihan Tuhan. Garis keturunan pilihan itu ditetapkan kemudian melalui Abraham, Ishak dan Yakub, dan melalui 12 orang anak Yakub, bangsa Israel terbentuk. Dengan kata lain, Abraham bukanlah keturunan Kain, tapi keturunan Set, iaitu anak
Adam yang lain. Oleh itu, keturunan Kain tidak memainkan peranan utama dalam pentas sejarah manusia. Sebaliknya, mereka lebih berperanan sebagai latar belakang. Tambahan pula, garis keturunan Kain berakhir pada zaman air bah Nabi Nuh. Mereka semuanya dimusnahkan, dan dengan itu salah sila keturunan mereka terputus sepenuhnya. Pada waktu itu hanya Nuh dan keluarganya yang terselamat, dan Nuh merupakan keturunan Set. Mengapakah Tuhan merekodkan salah sila keturunan Kain dalam Alkitab, sedangkan ia kelihatan kurang penting? Tiada satu pun catatan dalam kitab suci yang tidak bermakna. Individu yang disenaraikan dalam salah sila Kain ialah orang sebenar yang hidup kira-kira antara 6,000 hingga 5,000 tahun yang lalu. Hakikat bahawa nama-nama mereka direkodkan dengan tepat dalam Alkitab membuktikan kebenaran kitab suci. Itulah sebabnya banyak ahli arkeologi akan memastikan bahawa mereka merujuk Alkitab sebagai sumber yang boleh dipercayai apabila menjalankan penyelidikan atau penerokaan dan penggalian di kawasan tertentu. Melalui salah sila keturunan Kain, kita juga dapat melihat bahawa Tuhan menepati janji yang telah dibuatnya kepada Kain. Tuhan melindungi Kain daripada dibunuh. Oleh sebab janji itu dipenuhi, Kain dapat meneruskan garis keturunannya dan mempunyai keturunan dari satu generasi ke generasi yang lain. Salah sila Kain juga memberikan pandangan penting dari sudut antropologi. Ia menunjukkan kepada kita bagaimana manusia tersebar pada peringkat awal sejarah umat manusia dan bagaimana peradaban mula berkembang. Marilah kita meneliti bahagian ini dengan lebih mendalam bersama-sama. Ayat 18 menyatakan, Henok pula beroleh anak iaitu Irad, dan susu galur seterusnya ialah Mehujael, Metusai dan Lamed. Dalam ayat ini kita melihat nama-nama keturunan Kain dari generasi pertama hingga generasi ke-6. Nama-nama ini terutamanya merujuk kepada anak-anak sulung atau orang meneruskan garis keturunan keluarga. Oleh itu, walaupun Alkitab tidak merekodkan kesemuanya, kita harus ingat bahawa terdapat banyak lagi keturunan yang lain. Pada zaman awal manusia di bumi, manusia mempunyai jauh lebih banyak anak berbanding dengan pada hari ini. Dan oleh itu penduduk meningkat dengan sangat cepat. Pada waktu itu manusia tidak mati akibat sakit atau penyakit. Hasilnya mereka dapat hidup lebih lama. Lama-kelamaan jangka hayat yang panjang ini menyumbang kepada peningkatan penduduk yang pesat. Dan pada satu tahap tertentu, kadar pertumbuhan penduduk menjadi semakin pantas. Ayat 19 menandakan satu titik perubahan. Lamek memperisi dua orang perempuan iaitu Adah dan Zillah. Sebelum itu, seorang lelaki hanya mempunyai seorang isteri. Tetapi Lamek merupakan orang pertama yang mengambil dua orang isteri. Hasilnya keturunan yang bertambah dengan lebih cepat dan hal ini menjadi salah satu faktor penting yang mempercepat pertumbuhan penduduk. Ayat yang seterusnya memberikan penerangan yang lebih terperinci tentang anak-anak lelaki yang dilahirkan oleh isteri-isteri Lamek. Adam melahirkan Yabar, iaitu leluhur warga yang menghuni kemah serta memelihara haiwan ternakan. Adik kepada Yabar iaitu bernama Yubar, dan dia adalah leluhur bagi semua warga yang memainkan alat muzik iaitu harp dan seruling. Zillah juga melahirkan anak iaitu Tubal Kain yang menjadi seorang tukang yang menempa segala perkakas daripada tembaga dan besi. Adik perempuan Tubal Kain bernama Naamah. Bermula daripada generasi Lamek, kita dapat melihat bahawa peradaban manusia telah maju ke satu tahap yang tertentu. Satu tahap yang baharu. Adam telah mewariskan banyak kebijaksanaan dan pengetahuan kepada keturunannya. Namun pada peringkat awal, peradaban masih terbatas kepada penggunaan alam semula jadi dalam keadaan mentah. Seiring dengan peredaran masa, manusia mula belajar cara memproses dan memperhalus sumber-sumber alam. Setiap kemahiran kecil yang dikumpulkan akhirnya berkembang menjadi teknologi yang lebih besar. Antropologi moden sering mengabaikan latar belakang pengetahuan Alkitabiah ini. Dan akibatnya, banyak hipotesis telah dianggap seolah-olah merupakan kebenaran. Dari sudut pandangan evolusi, dikatakan bahawa manusia mengambil masa yang sangat lama untuk menemui api dan kemudian belajar menggunakannya dengan berkesan.
더 발달하고 Menurut pandangan tersebut, peradaban hanya berkembang selepas melalui zaman yang sangat panjang. Pada hakikatnya, sejarah tidak berkembang dengan cara sedemikian. Jika kita bermula dengan pemahaman bahawa Adam telah memiliki tahap peradaban yang tinggi, maka pengetahuan akademik yang kita pelajari pada hari ini akan kelihatan sangat berbeza. Pada generasi Lamed, peradaban manusia telah mencapai satu tahap yang menjadi titik perubahan dalam sejarah. Salah satu contohnya terdapat dalam ayat 22 yang memberitahu kita bahawa alat-alat daripada gansa dan besi dihasilkan. Pada waktu itu manusia sudah mampu melombon dan memproses sumber mineral seperti tembaga dan besi. Sebelum ini alat-alat hanya dibuat daripada kayu atau batu, diukir dan dibentuk untuk digunakan. Kini bukan saja alat dibuat daripada gansa dan besi, malah pelbagai jenis peralatan dan alat muzik juga mula dihasilkan. Pada generasi ke-6 daripada Adam, umat manusia telah pun mencapai tahap peradaban yang begitu mengagumkan. Bayangkanlah jika semua peradaban yang kita nikmati pada hari ini lenyap sama sekali dan kembali menjadi kosong. Katakanlah juga kita masih hidup. Maka adakah mungkin bagi kita masih hidup ini untuk membina semula dan membangunkan kembali peradaban yang pernah kita nikmati dalam masa 1 atau 2000 tahun? Hal itu adalah mustahil. Walaupun orang masih hidup masih mempunyai pengetahuan, buku-buku dan kaedah-kaedah tertentu, 1 atau 2000 tahun tidak akan mencukupi untuk menghasilkan semula sepenuhnya suatu peradaban yang telah terhapus sama sekali, kerana mereka terpaksa bermula semula dari peringkat yang paling asas. 처음부터 다시 시작해야 됩니다. Tanpa kilat mancis, mereka perlu mengetuk batu untuk menghasilkan api. Tanpa sebarang bekalan elektrik, walaupun pengetahuan manusia sangat luas, jika persekitarannya benar-benar primitif, hal ini pasti memerlukan masa yang sangat panjang. Adam memiliki semua pengetahuan ini dan mewariskannya kepada keturunannya. Namun peradaban tetap perlu bermula dari awal. Ia berkembang secara beransur-ansur, tetapi tidaklah bermaksud bahawa manusia tidak mengetahui apa-apa sama sekali, kerana Adam mengajar anak-anaknya cara bercucuk tanam, cara memelihara ternakan dan banyak lagi kemahiran lain. Mengapakah hal ini mungkin? Kerana Taman Eden sendiri merupakan suatu tempat dengan peradaban yang sangat maju. Di dalam Taman Eden, Adam dan Hawa telah hidup untuk masa yang tidak terhitung lamanya, melampaui apa yang dapat kita hitung, sebelum mereka memakan buah pengetahuan tentang perkara yang baik dan yang jahat, lalu diusir ke dunia ini. Mereka tidak memakan buah itu dengan serta-merta. Sebaliknya mereka hidup untuk satu tempoh masa yang sangat panjang, sangat lama. Oleh sebab mereka adalah makhluk hidup yang tidak mati, mereka sepatutnya hidup selama-lamanya sebelum keingkaran berlaku. Sebelum kematian menimpa mereka, mereka menikmati hidup yang kekal tanpa disentuh oleh kematian. Dengan kata lain, suatu tempoh masa yang tidak terukur lamanya telah berlalu. 다음으로 유발이라는 아들은 수금과 퉁소를 잡는 모든 자의 조상이 Dalam ayat 20 dinyatakan bahawa anak Lamek, Yabar, ialah leluhur warga yang menghuni kemah serta memelihara haiwan ternakan. Dengan kata lain, Yabar menjadi nenek moyang kepada para peternak profesional. Seterusnya, saudaranya Yubar digambarkan sebagai leluhur bagi semua warga yang memainkan alat muzik, iaitu harp dan seruling. Secara ringkasnya, hal ini menandakan kemunculan golongan penghibur atau pemuzik. Hal ini menunjukkan bahawa dalam kalangan manusia pada waktu itu telah wujud suatu budaya masa lapan. Ia juga menandakan bahawa kehidupan mereka sudah cukup stabil untuk menikmati keseronokan sedemikian. Kerana apabila manusia bergelut hanya untuk terus hidup, mereka tidak mempunyai ruang untuk hiburan. Hanya apabila keperluan asas seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal dipenuhi,
barulah hati dapat menikmati kelapangan. Bermula daripada generasi Lamek, manusia mula menikmati dan menggunakan musik. Satu tahap budaya yang baharu telah terbentuk, berbeza daripada apa yang wujud sebelumnya. Seorang lagi anak Lamek, Tubal-Kain, digambarkan sebagai tukang yang menempa segala perkakas daripada tembaga dan besi. Dia ialah seorang tukang yang membuat alat dan peralatan daripada tembaga dan besi. Hari ini menunjukkan bahawa manusia telah pun memasuki apa yang kita kenali sebagai zaman besi dari sudut sejarah teknologi. Pada hari ini, ahli antropologi mengatakan bahawa manusia telah melalui zaman batu yang sangat panjang. Walaupun terdapat perbezaan pendapat dalam kalangan para sarjana, secara umumnya dikatakan bahawa zaman batu berlangsung lebih daripada 2 juta tahun. Kemudian sekitar tahun 3000 hingga 4000 sebelum Masihi, zaman Gansa dikatakan bermula. Namun begitu, apabila kita meneliti Alkitab, kita mendapati bahawa zaman batu tidaklah sepanjang itu. Menurut Kejadian 5, dalam garis langsung keturunan Adam, Henok dilahirkan pada tahun ke-687 selepas Adam menetap di bumi. Oleh sebab Kain dilahirkan jauh lebih awal daripada Set, kita dapat menganggarkan bahawa masa hidup keturunan generasi kelima Kain adalah pada sekitar tahun ke-600. Oleh itu, zaman batu hanya berlangsung kira-kira 600 tahun dan zaman Gansa serta zaman besi bermula sekitar 5400 tahun yang lalu. Tambahan pula, walaupun semasa zaman batu, nenek moyang manusia tidak hidup seperti manusia primitif. Manusia pertama Adam memiliki pengetahuan dan kebijaksanaan yang besar. Oleh itu, melalui kajian kitab suci, kita dapat memahami gambaran sebenar sejarah awal manusia dan proses perkembangannya. Saudara-saudara yang saya kasih, pada generasi Lamek, jumlah penduduk telah meningkat dengan pesat. Keturunan Kain juga bertambah banyak dan membentuk kaum, perkampungan, malah komuniti yang lebih besar. Tuhan membenarkan keturunan Kain, walaupun mereka bukan sebahagian daripada garis langsung keturunan Adam, untuk makmur sedemikian rupa. Melalui hal ini, kita dapat memahami bagaimana persekitaran bagi pemupukan manusia telah disediakan. Apakah maksudnya? Sebagai satu perumpamaan, dalam apa-apa jenis sukan, mesti ada pihak lawan untuk bertanding. Tidak kira apa-apa jenis sukan sekalipun, seorang pemain atau satu pasukan saja tidak dapat membentuk suatu permainan. Demikian juga halnya dengan pemukaan manusia. Kedua-duanya, iaitu garis langsung keturunan Adam sebagai aliran utama dan aliran yang lain, perlu sama-sama berada di pentas sejarah. Daripada garis langsung keturunan ini, Tuhan secara khusus memilih keturunan Abraham. Dia memilih bangsa Israel sebagai umat pilihannya untuk menjadi contoh dalam pemupukan manusia. Oleh itu, orang Israel menganggap diri mereka sebagai umat pilihan Tuhan, manakala semua bangsa lain disebut sebagai bangsa-bangsa lain. Apabila Israel taat, Tuhan meninggikan mereka melebihi bangsa-bangsa lain. Tetapi apabila Israel tidak taat, Tuhan menggunakan bangsa-bangsa lain untuk menyerang mereka, supaya Israel menyadari dosa mereka dan kembali kepadanya. Seperti yang tertulis dalam 2 Samuel 7:14. 하나님께서는 이스라엘이 순종할 때는 이방 민족들보다 뛰어나게 해 주셨지요. 반면 이스라엘이 불순종을 하면 이방 민족을 들어 이스라엘을 침략하게 하심으로 자신들의 죄를 깨닫고 돌이키게 하셨습니다. Seperti yang tertulis dalam 2 Samuel 7 ayat 14, Aku akan menjadi bapanya dan dia akan menjadi anakku. Jika dia melakukan kesalahan, aku akan mengajar dia dengan rotan yang digunakan orang dan dengan pukulan yang diberikan anak-anak manusia. Dengan cara ini, kita dapat melihat bahawa rancangan Tuhan untuk memupuk umat manusia memerlukan bukan saja umat pilihannya Israel, tapi juga bangsa-bangsa lain. 선민 이스라엘뿐 아니라 이방 민족들도 필요했다는 사실입니다. Masa yang dirujuk dalam petikan ini adalah jauh sebelum kelahiran Abraham, ketika perbezaan antara umat pilihan dan bangsa-bangsa lain belum lagi ditetapkan. Namun begitu, pada waktu itu kita juga dapat membayangkan bahawa sudah wujud perebutan kuasa antara keturunan langsung Adam dan garis keturunan yang lain.
Apabila keturunan langsung Adam menghormati Tuhan dan hidup menurut kehendak-Nya, Dia melindungi dan memelihara mereka. Sebaliknya apabila mereka berpaling daripadanya, Tuhan tidak lagi dapat melindungi mereka. Oleh itu, adakah Tuhan hanya Tuhan bagi keturunan langsung Adam atau hanya Tuhan bagi bangsa Israel? Sudah tentu tidak. Dialah Tuhan bagi semua bangsa dan semua manusia. 모든 민족과 모든 사람의 하나님이십니다. 그래서 디모데전서 2장 4절에는 하나님은 모든 Itulah 사람이 sebabnya 구원을 1 받으며 Timotius 2 진리로 ayat 4 아는 데 menyatakan, 이르기를 원하시느니라 했습니다. yang berkehendakkan semua manusia diselamatkan dan mengetahui apa yang benar. 출애굽기 12장 48절에서 49절에 Hati Tuhan ini dicatatkan dalam seluruh kitab suci. Sebagai contoh dalam Keluaran 12 ayat 48 hingga 49, ketika Tuhan memberikan peraturan tentang Paskah kepada Israel, Dia juga membenarkan orang asing turut serta dengan syarat mereka disunat, supaya bangsa-bangsa lain juga dapat merayakan Paskah. Demikian juga Yesaya 56 ayat 6 hingga 7 menyatakan, dan orang asing yang mengikatkan diri kepada Tuhan untuk beribadat kepadanya, untuk mengasihi nama Tuhan dan untuk menjadi hamba-Nya, iaitu semua yang memelihara hari Sabat, supaya tidak dicemari, dan yang berpegang kepada perjanjianku. Mereka akan kubawa ke gunungku yang suci dan akan kuberikan kesukaan di dalam rumah doaku. Korban-korban bakaran dan korban-korban sembelihan mereka akan diterima di atas mazbaku, kerana rumahku akan disebut rumah doa bagi segala bangsa. 한편 이스라엘의 적국인 아수르의 니느웨 백성들이 철저히 죄를 Kita juga melihat kebenaran ini apabila penduduk Niniwe, ibu kota Asyur, dan musuh Israel benar-benar bertaubat daripada dosa-dosa mereka. Tuhan menahan penghakimannya yang berupa kebinasaan daripada mereka. Seperti yang ditanyakan dalam Roma 3 ayat 29. Atau adakah Allah itu Tuhan orang Israel Yahudi sahaja? Pasti tidak. Dia Tuhan bangsa-bangsa lain juga. Efesus 3 ayat 6 menyatakan bahawa bangsa-bangsa asing sama-sama menjadi waris satu tubuh dan sama-sama mendapat bahagian daripada perjanjian Allah dalam Kristus Yesus melalui Injil. Dalam salah sila Tuhan kita Yesus Kristus sendiri, wanita-wanita daripada bangsa lain bahkan turut disenaraikan, iaitu Rut dan Rahab. Oleh hal ini kita belajar bahawa sesiapa saja yang benar-benar takut dan percaya kepada Tuhan dengan segenap hati dapat mewarisi kerajaan Tuhan. Yang penting bukanlah sama ada seorang itu umat pilihan atau bangsa lain, tetapi sama ada dia menghormati dan takut akan Tuhan dengan tulus dari hati. Dari sudut pandang ini, kita dapat melihat bahawa Tuhan juga memberi keturunan Kain peluang untuk mengambil bahagian dalam satu aspek tertentu dalam pemupukan manusia. Tuhan Bapa kita tidak memandang muka, tetapi mengurniakan peluang keselamatan, kasih kurnia dan berkat kepada semua orang. Orang benar-benar mendambakan Dia yang akan merebut peluang itu. Orang bersungguh-sungguh mencari akan menemuinya. Saudara dan saudari yang saya kasih, semoga anda percaya kepada Bapa, percaya kepada Tuhan Bapa kita yang sentiasa ingin memberikan perkara yang baik. Dengan demikian, semoga anda memuliakan Dia melalui kesaksian doa-doa yang mendapat jawapan dan berkat-berkat yang anda terima. Saya memberkati anda dalam nama Tuhan Yesus. Saudara dan saudari yang saya kasihi, marilah kita sekarang meneliti ayat 23. Latar belakang sejarah bagi perketikan ini kira-kira 600 tahun selepas Adam menetap di bumi. Oleh sebab Alkitab merangkumkan sejarah awal pembukaan umat manusia, tempoh dari Adam hingga generasi ke-6, iaitu zaman Lamed, mungkin kelihatan singkat. Namun begitu apabila kita membandingkannya dengan sejarah negara Korea, kita menyedari bahawa ia sama sekali bukan satu tempoh yang pendek. Sebagai contoh, 600 tahun yang lalu dalam sejarah negara Korea ialah tempoh awal dinasti Joseon. Peristiwa dan pertikaian ini berlaku setelah tempoh masa yang sama panjang berlaku sejak Adam menetap di bumi.
Pada waktu itu, kadar pertumbuhan penduduk telah menjadi lebih cepat berbanding dengan sebelumnya. Manusia hidup dalam kelompok yang lebih besar, membentuk komuniti dan pertempatan. Sementara itu, zaman besi telah tiba dan peradaban telah maju ke tahap yang menjadi titik perubahan dalam sejarah manusia. Dengan latar belakang inilah kita menemukan catatan tentang pembunuhan yang kedua. Lamek berkata kepada isteri-isterinya, berkatalah Lamek kepada isteri-isterinya, Ada dan Zila, dengarlah apa yang aku sampaikan. Wahai para isteri Lamek, amatilah percakapanku. Aku telah membunuh seorang lelaki kerana dia melukakan aku, seorang pemuda kerana dia menyakiti aku. Lamek berkata kepada kedua-dua isterinya, seolah-olah sedang memberikan alasan dengan mengatakan bahawa dia membunuh seorang lelaki kerana lelaki itu telah melukakannya terlebih dahulu. Perkataan melukakan merujuk kepada kecederaan yang disebabkan oleh objek tajam. Pada waktu itu manusia telah menggunakan alat-alat besi yang kadang-kadang boleh berfungsi sebagai senjata. Penggunaan senjata menunjukkan bahawa pertempuran telah berlaku. Mengapakah pertempuran berlaku dan dalam bentuk apakah yang terjadi? Manusia hidup dalam kelompok besar yang tersusun mengikut suku, melebihi saiz puak kecil. Apabila kelompok-kelompok ini semakin membesar, geseran timbul antara suku. Setiap suku berusaha mengekalkan wilayah sendiri serta menutup hak dan kepentingan sehingga mengakibatkan konflik tercetus. Dalam sejarah negara Korea sebelum zaman Goguryeo, Baekje dan Silla, suku-suku membentuk perkampungan kecil. Apabila perkampungan ini semakin besar, ia berkembang menjadi komuniti yang boleh dibandingkan dengan peringkat daerah atau mukim pada hari ini. Apabila kelompok-kelompok ini berkembang lebih jauh, ada kalanya mereka disatukan di bawah seorang raja. Pada masa itu, raja-raja belum muncul, tetapi kemudian wujud persekutuan Gaya, lalu raja-raja pun tampil. Akhirnya keturunan Gaya melahirkan General Kim Yu-sin. Namun begitu Gaya telah ditaluki dan dimusnahkan oleh Silla. Oleh sebab keluarga Kim Yu-sin tidak menonjol pada peringkat awal, dia mengalami banyak kesusahan dan penghinaan. Walau bagaimanapun melalui pencapaian besar ayahnya dalam peperangan, dia juga menjadi rapat dengan Kim Chun-chu yang membawa kepada penyatuan Silla. Lalu Kim Chun-chu mengawini adik perempuan Kim Yu-sin. Melalui hubungan dan perkembangan inilah Kim Yu-sin bangkit menjadi tokoh penting dan memainkan peranan besar dalam sejarah. 하지만 아직까지는 전쟁이라고 할 만큼 큰 규모는 아니었고 부족 간의 사소한 싸움이었습니다. Kembali kepada petikan pada hari ini, pada waktu itu belum ada lagi peperangan dalam erti kata yang sebenar. Sebaliknya hanyalah konflik kecil antara suku. Pada masa tersebut berlaku satu pertempuran antara suku Lamek dan suku yang lain. Lalu Lamek mengalami kecederaan. Pada zaman itu hati nurani manusia masih murni. Maka walaupun perkara seperti ini berlaku, ia sering dianggap sebagai kesilapan yang tidak disengajakan dan dibiarkan berlalu begitu sahaja. Dalam keadaan demikian, pihak yang satu lagi akan merasa bersalah dan memohon maaf, lalu perkara itu diselesaikan. Namun begitu Lamek telah membunuh orang yang melukakannya. Tambah pula orang yang dibunuh itu ialah seorang pemuda. Bagi manusia pada zaman itu, perbuatan sedemikian ialah sesuatu yang tidak terbayangkan. Dalam tempoh ratusan tahun, hanya satu atau dua pembunuhan yang dicatatkan. Sebaliknya pada hari ini kita mendengar tentang pembunuhan yang tidak terhitung jumlahnya berlaku dalam satu hari. Perbandingan ini bahkan tidak dapat dibuat. Hal ini menunjukkan betapa dunia ini telah menjadi jahat. Peristiwa itu begitu mengejutkan dan menggemparkan sehingga ia dirokokkan dalam kitab suci. Pada hari ini kejadian keganasan dilaporkan pada setiap hari.
Tetapi peristiwa seperti itu akan menjadi tajuk utama akbar pada 40 atau 50 tahun yang lalu. 하나 묻혀져 버리고 별 볼일 없는 거예요. Pada masa lalu, bahkan di negara Korea, jenayah yang biasa berlaku pada hari ini akan menjadi berita utama dalam 40년 akbar. 전만 해도 Namun kini kejadian-kejadian sedemikian cepat dilupakan dan dianggap tidak penting. 뉴스거리가 됐을 40 atau 50 ribu 그러나 오늘날은 40 atau 50 tahun yang lalu, satu kes pembunuhan merupakan berita besar. Tetapi pada hari ini, ia hampir dianggap sebagai perkara biasa. Apabila kita membandingkan masa lalu dan masa ini, kita dapat melihat betapa dunia telah menjadi jauh lebih jahat. Sebagai contoh, jika seseorang membunuh jiran kerana wang, seluruh negara akan terkejut dan berkata, bagaimana perkara seperti ini boleh berlaku? Orang ramai akan meratap kerana hati nurani mereka masih peka. Sebaliknya pada hari ini, jenayah seperti itu hanya diletakkan pada sudut kecil akbar. 또한 다루어지지 않기도 대부분이 다루어지지 않습니다. 이처럼 남에게 소년을 살해한 일은 당시 사람들에게는 Demikian juga pembunuhan seorang pemuda oleh Lamek merupakan peristiwa mengejutkan bagi manusia pada zamannya. Walaupun pemuda itu mungkin telah melukakan terlebih dahulu, Lamek adalah lebih kuat. Sekiranya dia hanya mengancam atau memberikan amaran kepada pemuda itu, sudah tentu pemuda itu akan ketakutan dan berundur. Sebaliknya, Lamek telah membunuhnya. Pada pandangan pertama, peristiwa itu mungkin kelihatan seperti mempertahankan diri. Tetapi sebenarnya ia merupakan pembalasan yang melampau. Hal ini menunjukkan betapa jahatnya Lamek. Selepas membunuh pemuda itu, dia bahkan masih cuba membenarkan dirinya dengan pelbagai alasan. Seseorang yang mempunyai sedikit saja kebaikan dalam hatinya, jika terpaksa berada dalam keadaan sedemikian, pasti akan berasa duka cita dan menyesal dengan mendalam. Oleh itu, marilah kita memeriksa hati kita sendiri. Apabila seseorang yang lebih lemah daripada anda telah menyakiti anda secara tidak sengaja, bagaimana reaksi anda? Adakah anda memaafkan dengan lapang dada sambil berkata, itu hanya satu kemalangan? Atau adakah anda berasa tersinggung dan berkata dalam hati, beraninya dia melakukan hal ini terhadapku? Mungkin ada juga yang cuba membalas kejahatan dengan kejahatan yang lebih besar, seperti Lamek. Mungkin anda membenarkan perbuatan itu dengan berkata, itu memang salah mereka dari awal. Jika mana-mana perkara ini berlaku pada diri anda, maka anda harus sedar bahawa anda masih jauh daripada kebaikan yang berkenan kepada Tuhan. Kebaikan yang diakui oleh Tuhan bermula dengan tidak menyimpan perasaan buruk terhadap orang yang mengakiti anda. Walaupun anda tidak membalas secara luaran, jika anda menyimpan kebencian dalam hati, Tuhan tidak akan menyebutnya sebagai kebaikan. Apatah lagi jika anda membalas kejahatan dengan kejahatan atau dengan kejahatan yang lebih besar. Bagaimanakah anda boleh dipanggil anak Tuhan? Dalam era perjanjian baru, Roh Kudus tinggal dalam hati anak-anak Tuhan. Oleh itu, Yesus mengajar, kasihilah musuhmu dan jauhilah segala bentuk kejahatan. Tuhan memerintahkan kita untuk menolak kejahatan dalam setiap bentuk, bahkan rupa luarnya sekalipun. Dengan kehendak dan usaha manusia semata-mata, hal ini adalah mustahil. Tapi dengan pertolongan Roh Kudus yang menjadi mungkin. Jika anda benar-benar memupuk hati yang baik dan murni, doa-doa anda akan mendapat jawapan yang cepat dan berkat akan melimpah. Apabila Bapa memandang anda sebagai anak yang dikasihi, yang menyerupai Tuhan Yesus, bagaimanakah mungkin dia mengabaikan permintaan anda? Mungkin ada antara anda yang mengeluh dan berkata, bilakah aku akan berdiri di atas batu iman? Bilakah aku akan masuk ke dalam roh? Percayalah kepada Roh Kudus, singkirkanlah segala bentuk kejahatan dan kejalah hati yang baik dan murni. Ketepikan kebencian, kesombongan dan kemarahan. Sebaliknya, kasihlah musuh-musuh anda. Dengan demikian, iman anda akan bertumbuh dengan lebih cepat, melangkaui batu iman dan masuk ke dalam roh. 미움, 자존심, 혈기를 버리고 원수까지 사랑하는 마음이 되시고요. Anda akan menjadi anak-anak Tuhan yang sejati. Semoga anda semua diubahkan menjadi anak-anak sedemikian yang membawa sukacita kepada Tuhan Bapa kita.
모든 성도는 Saya 이처럼 memberkati Anda 아버지 dalam nama 하나님을 Tuhan Yesus. 기쁘게 참 자녀로 변화되시기를 주님의 이름으로 축원합니다.